Okey, bismillah, bismillah, tes. Dengar tak suara saya? Dengar tak? Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak? Dengar sikit dia komen di ruangan Facebook. Jelas tak suara saya pada malam ini? Okey, saya sedang berada di Kuala Terengganu, Malaysia. Okey, Kuala Terengganu terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia. Jadi situasi di Terengganu sekarang ni cuacanya agak kata slow sikit sebab hujan. So saya memerlukan respon, adakah suara di Terengganu kita jelas ataupun tidak? Zaleha Abdullah. Okey, alhamdulillah. Zulkifli Bakar, jelas tak suara? Alhamdulillah. Anas Mazlan bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Puan Nuraza Puyang. Antara penonton setia kita. Setiap motivasi apa sahaja posting, apa sahaja live, apa sahaja perkongsian yang sentiasa ada dalam ruangan Facebook, Puan Nuraza Puyang antara penonton setia kami. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi, sebelum kita masuk kepada topik utama kita iaitu Al-Quran dan autism. Tajuk yang sangat menarik pada hari ini dan tajuk yang sangat sensitif bagi sebahagian masyarakat kita. Jadi kita ambil masa pada malam ini untuk sentuhkan juga kan tentang isu ni supaya mungkin perkara ni berlaku di sekitar kita, tapi macam mana kita pandang mereka, macam mana kita judge mereka kan. Sila hari bulan okey, yang tu kita share daripada parents tu sendiri. Insya-Allah. Jadi terima kasih Rosna Romli, Mariani Abdul Rahman, ya alhamdulillah. Jadi pada malam ni sebelum kita mulakan sesi sharing kita, sesi live sharing kita, jangan lupa untuk perpanjangkan apa? Perpanjangkan share, ketik like and share supaya kemungkinan akan ada parent-parent yang melalui situasi yang sama kan, sedang scroll Facebook, rupanya tengok ada kawan kita ni share live Facebook Akmal tentang tajuk yang mungkin kena dengan situasi dia orang. Okey, dan insya-Allah mungkin hasil daripada sharing ini memberi manfaat kepada semua orang, insya-Allah. Okey, Teni Isma Rosna Romli, share, perbanyakkan share supaya kita dapat ramai lagi penonton-penonton dan insya-Allah moga memberi manfaat hasil daripada perkongsian kita pada malam ini. Jadi sebelum pada tu, kita sentuhkan tentang Al-Quran dan autism. Autism perbahasan yang sangat panjang kan, dia tidak ramai orang yang tahu yang autism ni sebenarnya ada beberapa peringkat. Sedangkan kebanyakan masyarakat sekarang ni menghukum yang autism satu hukum tu je, satu hukum yang umum. Sedangkan untuk malam ni kita akan dapatkan perkongsian tentang berapakah tingkat autism tu, macam mana pelajar ni boleh menghadapi pembelajaran dia, suasana dia, rutin harian dia, khususnya Al-Quran. Di Akademi Al-Quran Alhamdulillah kita berjaya melahirkan satu orang pelajar yang mempunyai keistimewaan autism tapi berjaya juga menghafal Al-Quran dan lebih mengejutkan berjaya menghafal Al-Quran dalam masa 2 bulan saja. Jadi sementara itu saya cukup memberi perkenalan tentang Akmal. Akademi Al-Quran Alhamdulillah adalah pusat tahfiz yang berpusat di Terengganu, HQ-nya di Marang, Terengganu, dan kami mempunyai cawangan-cawangan ni juga di Shah Alam, di Batu Pahat, di Bukit Beruntung, di Cyberjaya, dan insya-Allah kita akan membuka lebih banyak lagi pusat-pusat tahfiz dengan tujuan apa? Untuk menjayakan misi Akmal, iaitu dengan melahirkan seramai 3,000 hufaz menjelang tahun 2025. Jadi dengan adanya 3,000 hufaz, maka lebih banyaknya cawangan-cawangan yang kita akan tubuhkan, lebih banyak yang permintaan. Tujuannya supaya apa? Insya-Allah pada 10 ataupun 15 tahun yang akan datang, kita akan melahirkan ramai yang hufaz, latar belakangnya Al-Quran. Insya-Allah dengan adanya Al-Quran di dalam hati setiap umat manusia, khususnya rakyat Malaysia ni, Allah memberkati Malaysia, di bumi Malaysia khususnya, dengan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, diluaskan pintu barakah dan ditutup pintu bala. Jadi insya-Allah itulah visi Akmal. Apa tujuannya? Sedangkan yang lain mempunyai visi-visi yang sangat gah kan, dengan visi-visi yang ke arah Malaysia wawasan maju 2020, sedangkan Akmal sedang meletakkan
tanda aras itu pada tahun 2025 dengan melahirkan seramai 3,000 hufaz. InsyaAllah dengan tren kelahiran hufaz setiap tahun seramai 70% daripada akmal di seluruh cawangan. Alhamdulillah setakat ini boleh melahirkan anak-anak pelajar yang hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Dan yang terbaru, kita mempunyai platform yang terbaru ataupun khidmat untuk masyarakat, iaitu melalui akmal online, bukan sahaja secara akmal asrama sepenuh masa. Jadi insya-Allah okey, jelas Puan Nazar Puyang? Okey, masing-masing semua nak dengar dah sharing ni. Saya rasa tak perlu nak banyak nak dengar basa-basi daripada saya sebenarnya. Kan banyak ingat goreng. Okey, mungkin ramai yang tak sabar untuk melihatlah sendiri ataupun tengok raut wajah ibu bapa kepada pelajar istimewa ni. Betul ke tak ni? Macam tak ada orang komen je. Betul ke tak ni? Hello. Assalamualaikum. Nak tengok atau perkongsian kita pada malam ni? InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, yang sedang berada di Facebook, perpanjangkan share. Jadi malam Jumaat, malam yang penuh barakat, malam yang digelar sebagai penghulu hari, mari sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk semarakkan selawat. Betul tak? Perbanyakkan selawat dan semarakkan infak. Jadi di kesempatan malam Jumaat ini, mari kita perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Puan Zaliha teruja nak tonton. Okey, kalau saya boleh, saya nak cocok betul-betul lagi supaya lebih excited nak tonton kan. Jadi alang-alang kita seorang je excited, baiklah kita nak tarik ramai juga kawan-kawan ataupun teman-teman di Facebook kita untuk ikut serta, untuk excited sekali dengan tekan butang share, tekan pula tidak. Tekan butang share. Pakat sama kita share banyak biar saing-saing gulawai kita, keluarga kita. Jadi ramai nak tengok. Pejabat di Terengganu tapi kecek Kelantan. Tak ada masalah. Okey, marilah sama-sama kita pada malam ini insya-Allah. Sebelum saya menjemput ibu bapa kepada pelajar istimewa ini, iaitu Haji Muhammad Khair dengan Puan Suryani binti Harun. Sebelum tu, mari sama-sama kita saksikan video perkenalan Akmal bagi yang belum mengenalinya. Roll it. Akmal adalah sebuah institusi tahfiz yang bervisikan menjadi peneraju kepada Fast Track Tahfiz Academy menjelang tahun 2025. Misi Akmal jelas. InsyaAllah mendidik anak-anak pelajar Akmal untuk khatam 3 juzuk Al-Quran dalam masa 1 tahun atau kurang. Pelajar-pelajar yang mengamalkan 12 nilai-nilai Akmal, dan insya-Allah pelajar-pelajar Akmal yang menjadi pelengkap kepada sistem pendidikan negara. Nak capai hafiz 30 juzuk Quran bukan satu perkara yang mudah, tetapi tidak mustahil dengan usaha yang luar biasa. Target untuk capainya mesti jelas, tindakannya mesti luar biasa, circle-nya juga, sama ada guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan, perlulah mereka yang berada dalam circle yang luar biasa juga. Dalam mencapai kejayaan yang diimpikan, setiap pelajar mestilah mempunyai satu target yang jelas dan motivasi yang berpanjangan. Setiap pelajar mestilah menetapkan satu tarikh yang ditentukan oleh mereka sendiri untuk mereka mencapai hafiz Al-Quran dalam tempoh kurang 1 tahun. Dengan ilmu Al-Quran, dengan bidang kepakaran yang mereka sertai, nanti mereka bakal memimpin umat berasaskan ilmu kepakarannya, berasaskan Al-Quran pegangannya dan panduan dalam memimpin masyarakat umat seluruhnya. Sebab itulah kami sebutkan di slogan kami, di Akmal, anak-anak ini bakal menjadi para profesional di bidangnya, para murabbi di zamannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya. Terang hati.
Dimudahkan Islam. Tetapkan semangat. Dibuat semangat. Diberi kejayaan oleh Allah. Tidak habis. Hafizah. Dalam masa 1 tahun. Kurang pada tahun ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah selesai sudah tayangan introduction Akmal. Okey, jadi tak perlu saya perpanjangkan lagi apa itu Akmal. Masing-masing jelas dengan maklumat tentang Akmal, apa visi kami, apa tujuan kami menubuhkannya, kan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, kan, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari keuntungan dunia, tapi semata-mata untuk melahirkan anak-anak, untuk bantu dia orang ni untuk melahirkan nak bantu dia orang ni menghafal Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Sebab apa 1 tahun ataupun kurang? Sebabnya perancangan dia orang ni sangat jauh, kan? Perancangan dia orang ni sangat jauh. Perancangan ibu bapa pun ada. Jadi bila terlalu lama dengan proses pengajian hafazan Al-Quran, kemungkinan dia akan membantukkan misi-misi yang lain ataupun perancangan-perancangan ibu bapa yang lain. Sedangkan kita nak rakyat Malaysia ni bukan yang berlatar belakangkan agama sahaja untuk menghafal Al-Quran. Kita nak yang apa sahaja latar belakang, yang bisnes, yang perniagaan kosmetik, yang engineer, yang ahli bomba, semua yang kita nak Akmal meletakkan harapan adalah apa sahaja bidang yang mereka kejar, mereka kuasai, tidak dapat tidak, mereka kuasai dulu ilmu Al-Quran. Itu pun dengan menghafal Al-Quran. InsyaAllah dengan cara begitu, kita dapat saksikan yang segenap lapisan masyarakat, segenap apa jua bidang yang mereka kuasai, Al-Quran adalah satu prioriti ataupun tujuan utama untuk mereka kuasai dahulu. InsyaAllah. Jadi InsyaAllah pada malam ini, mari sama-sama kita saksikan sesi live sharing. Okey. Penonton-penonton, mungkin sebelum saya menjemput panelis kita, suara saya ni di Terengganu ada masalah lekat-lekat lagi ke ataupun macam mana? Saya nak dengar respon di ruangan Facebook ataupun dekat ruangan Facebook. Di ruangan Facebook sekarang ni, adakah di kalangan penonton-penonton yang daripada ibu bapa pelajar Akmal? Okay, mohon respon. Kalau ada, sila respon ibu bapa, nama pelajar dan cawangan mana. Contohnya Afiq Terengganu ataupun Huda Shah Alam. Kita nak tengok respon daripada ibu bapa. Banyak ke tak ni? Adakah ramai ibu bapa Akmal sendiri yang nak lihat ataupun yang nak menyaksikan perkongsian pada malam ni? Akmal on top ada ke tak? Boleh tulis on top. On top, nama pelajar dan on top. Semoga perkongsian pada malam ini membantu kita, memberi semangat kepada kita. Kita akan menghadapi ujian-ujian yang akan kita lalui. Sebab orang yang hafal Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan ujian ini supaya apa? Supaya dia mengangkat darjat kita, mengangkat lebih tinggi darjat kita. Okey? Alhamdulillah. Jadi okey, penonton kita pada malam ni semakin bertambah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang penonton yang sudi share seluas yang mungkin kepada grup-grup WhatsApp, family and kawan-kawan. InsyaAllah perkongsian kita ni sangat bermanfaat. Jadi tanpa kita melengahkan masa, saya dengan sukacitanya menjemput tetamu kita pada malam ini. Okey, ibu bapa kepada pelajar istimewa iaitu Anis Bariah yang berjaya menamatkan hafalannya dalam masa 2 bulan 27 hari. Sakit kepala kita dengar tempoh ni. Tapi tak ada yang mustahil sebenarnya. Semuanya boleh dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah. Jadi tanpa kita melengahkan masa, mari sama-sama kita saya menjemput Haji Muhammad Khair bin Abu Bakar dan Puan Suryani binti Harun. Tepukkan tangan untuk semua. Okey. Boleh dengar tak saya tepuk tangan ni? Okey, Puan Anis Bariah. Anis Bariah ada ke malam ni dengan kita?
Okey, Puan Suryani. Okey, boleh unmute dulu mic tu. Saya rasa boleh unmute. Kalau ada butang, okey. Boleh bagi salam dulu, tengok respon sikit dengan suara ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Macam mana penonton-penonton, jelas tak suara bagi pihak Haji Muhammad Khair? Okey, ibu bapa kepada Anis. Boleh komen di ruangan Facebook kalau betul memerlukan betulkan posisi ke. Mungkin boleh depankan sikit supaya mic tu lebih dekat, suara pun lebih jelas. Okey, insya-Allah. Apa khabar Puan Suryani? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat-sangat spontan sebenarnya malam ni. Hari ni khatam. Pagi tadi khatam pukul 8.45 khatam. Malam ni kita buat sharing. Biar panas-panas, orang kata benda, panas goreng pisang. Biar bahan tu masih lagi terasa supaya apa? Supaya perkongsian kita ni akan lebih menarik kan. Kalau lama ni biasanya lebih sejuk sikit. Ya, Okey, Cik Muhammad Khair dengar okey Sihat Haji? Dengar. Okey. Okey, boleh. Okey. Saya rasa mungkin tempat saya saja nampak lekat-lekat. Kalau tempat di dekat lain macam mana? Jelas ke Puan Rohazanita? Puan Nita Anas Mazlan jelas Puan Hajah Aniza Tawang dengar dengan jelas? Okey, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita membawa satu tajuk yang istimewa. Tajuk yang mungkin agak sensitif bagi setengah pihak, tapi Puan Suryani cukup berbesar hati untuk berkongsi pada kita malam ini berkenaan dengan tajuk ini sebab sebahagian daripada individu ataupun ibu bapa mungkin agak kurang confident untuk menyentuh isu ni kan. Sebab apa? Sebab stigma masyarakat, pandangan masyarakat, apa pandangan masyarakat tentang pelajar-pelajar yang mempunyai keistimewaan penyakit autism. Okey. Jadi sebelum kita sentuh berkenaan dengan tajuk utama. Okey, Puan Suryani boleh dengar dengan jelas? Ya, saya takut lekat-lekat Okey, alhamdulillah. Puan Suryani ataupun Haji Muhammad Khair, saya nak tanya juga satu soalan kan tentang Anis Bariah ni. Macam mana Anis Bariah? Kita tahu dia ni pelajar daripada Terengganu, dekat dengan Akmal Terengganu kan. Akmal yang dia belajar sekarang ni pun adalah Akmal HQ berada di Marang. Okey, pelajar ni pun Anis Bariah tinggal di Cendering. Kan, sedangkan di Cendering mungkin ada banyak pusat-pusat tahfiz. Tapi macam mana Puan Suryani ataupun Haji Muhammad Khair boleh ataupun bagaimana dan dari mana mula kenalnya Akmal ni? Dari mana? Datang daripada mana berita sampai ke tahap nak mendaftarkan anak kan? Apa yang membuatkan Puan Suryani rasa tertarik untuk mendaftarkan Anis Bariah di Akmal? Sila. Okey. Assalamualaikum. Saya sebenarnya mula kenal Akmal ni saya secara kebetulan ajalah. Secara kebetulan asalnya saya rasa saya tengok kat TV kot mula-mula. Saya tengok berkenaan Ustaz Hussein ni lah, pengasas. Dekat TV? Jadi saya mengetahui tentang latar belakang dia, kejayaan dia, menghafal anak semua. Jadi kemudian saya mula ikutilah perkembangan tu. Sehingga saya kenal Akmal melalui Facebook lah. Selalu saya tengok budak-budak dia macam mana apa semua. Jadi dari situlah timbul minat sebenarnya. Minat saya sendiri jadi minat tengok Akmal tu macam mana. Jadi saya mula masa tu saya dah tanam cita-cita nak hantar sebenarnya anak saya yang ketiga ni, Hana. Jadi memang saya dah hantar Hana ke Akmal lah kan. Jadi daripada situlah saya kenal daripada Facebook. Saya selalu tengok apa benda ikuti. Jadi saya pun aim lah saya nak hantar anak saya yang ketiga ni, Hana ni. Saya nak tunggu dia 10 tahun saya nak hantar. Macam tu lah ceritanya. Jadi dapat tahunya daripada iklan TV kan apa semua kita nak survey untuk anak. Tapi mungkin Puan Suryani pun ada survey juga tempat lain. Tapi apa yang membuatkan yang buat Puan Suryani tertarik untuk mendaftarkan Anis ni? Apa benda-benda yang dikira, walaupun kita orang luar, kita tak tahu sedikit sebanyak pun tentang sistem, tapi first impression Puan Suryani tentang Akmal yang membuatkan Puan Suryani rasa berminat untuk masukkan Anis. Anis ke Akmal.
memang saya tengok banyak tempat sebenarnya, ikuti banyak tempat. Memang saya ada berkenal 2-3 tempat lah dekat Kuala Lumpur apa semua. Kalau nak hantar anak ni, tapi tak pernah terfikir tentang Anis lah kan. Memang saya target anak saya yang ketiga. Jadi apa yang buatkan saya minat dengan Akmal ni nombor satu sebab dia dekat lah di Terengganu. Sebab dia dekat. Yang pertama sekali faktor dia dekat sebab kita nak hantar anak kita ni senang kita nak uruskan. Okey, kemudian Betul. yang itu yang memudahkan lah. Tapi yang paling penting pada saya faktor penarik yang paling kuat adalah dia Akmal Hafiz setahun kot. Saya rasa itu yang paling menarik minat saya lah. Sebab setahun tu cuma kita ada skeptikal sikit, boleh ke tak ni 1 tahun orang buat 2-3 tahun apa semua benda. Jadi memang fikir, saya memang tak fikir nak suruh 30 juzuk apa, asal dia hafal 2-3 juzuk pun okey lah. Bagian cuba try je lah. Macam tu kan, pasrah. Cuba je lah maknanya setakat mana boleh 2 pun, sejuzuk 2 juzuk pun molek lah daripada kita ni sendiri yang tak pernah menghafal. Jadi pada situlah saya mendaftarkan Anis pun sebenarnya secara kebetulan sahaja. Sebab Anis ni masa dia PKP, saya tengok dia kurang minat lah belajar ni. Jadi dia honeymoon kata orang. PKP dia honeymoon. Lama honeymoon dia. Ya, honeymoon dia lama. Macam berhenti sekolah terus. Jadi saya duk fikir macam mana saya nak buat ni. Terus tak masuk kelas, tak ada benda. Macam berhenti sekolah. Saya ni pun risau dah macam mana nak buat dengan Anis ni. Jadi saya pun bila saya scroll Facebook tu, saya tengok lah ni, dia kan selalu keluar macam nama budak ni berapa tahun, berapa bulan dia hafiz Al-Quran semua kan. Jadi pada saya pun masa tu sangat hebat lah, sangat mustahil lah untuk anak-anak saya. Tapi saya pun dah pergi dekat Anis, dek, adik ni tak tahu hafal Quran macam ni, dek tengok hebatnya budak-budak ni. Manalah tahu kok adik boleh. Bahagia mami, paling besar, hadiah paling besar untuk mami. Saya cakap macam tu lah kan. Jadi dia pun tengok. Apa reaksi dia, apa respon dia tu? Dia tengok gambar budak ni setahun, budak ni 8 bulan, 9 bulan, dia scroll. Saya scroll dengan dia lah, tengok masa tu Facebook Akmal kan. Lepas tu dia kata, hafal Quran je ke? Lepas tu saya kata, hafal Quran je dia kata. Lepas tu dia kata, okey lah. Dia kata macam tu lah. Saya pun okey. Saya kata okey je lah dia kata. Kejap je tapi kan dia kata kejap je dek, saya kata kat dia. Lepas tu dia kata okey lah. Jadi saya pun tanpa membuang masa, saya pun teruslah daftar 2 orang tu. Saya daftar Hana dengan Anis lah kan. Saya masuk nama, daftar. Saya tengok dapat ni, saya pun daftar. Saya daftar masa tu, ayah dia memang tak tahulah. Memang benda tu semua saya je. Memang ayah dia memang tak tahu apa-apa benda. Kita fully in charge. Ya, memang dia tak tahu apa benda. Perancangan saya pun tak tahu. Jadi saya pun Sian orang belakang. Memang dia tak tahu. Masa tak bagi tahu memang saya tak bincang dengan dia sebab dia memang tak suka idea tak pergi sekolah ni. Berhenti sekolah buat benda lain. Jadi saya pun macam okey, saya pun sendiri tak melawan arus kata. Tak yakin juga, tapi maknanya kita cuba kan. Jadi bila dah daftar tu mungkin rezeki kot panggil pula temu duga. Jadi macam tu lah. Jadi kat situ saya nampak ada 2-3 perkongsian kat mana bos hari ni dapat tahu tentang Akmal kan. Kebetulan ada satu iklan di TV lah. Memang betul ada keluar laporan daripada TV9 berkenaan dengan operasi Akmal ni. Sebab masa tu PKP yang pertama, seingat saya PKP yang pertama memang semua lost. Operasi, apa sahaja operasi sekalipun semua ditutup. Sama ada tahfiz, sekolah, bisnes memang fully close. Tapi apa yang Akmal buat kan, Akmal memang tak nak menjadikan benda tu sebagai suatu alasan kan. Kita kalau tidak meletakkan konsep Akmal 1 tahun, kita boleh sama ada nak teruskan pengajian ataupun tak. Pelajar balik, stop secara mungkin. Kalau tak 100%, mungkin buka pengajian ni seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Tapi bagi Akmal pada PKP yang kali pertama kali pun, masa tu kita tetap buat kan, pelajar supaya nak meneruskan pengajian dia meneruskan pengajian secara atas talian dengan telefon pun semua. Mungkin dia menarik perhatian daripada pihak TV untuk mendapatkan sedikit maklumat tentang laporan tu. Jadi keluarlah tentang Akmal membuat pengajian. Sebab masa tu bagi saya mungkin Akmal satu-satunya pengajian yang meneruskan pengajian secara full masa tu.
Kan, setiap hari kena mengaji dengan murabiah dia walaupun secara telefon. Tapi memang sangat-sangat mencabar bagi PKP kali pertama. Walaupun begitu, PKP yang kali kedua ni persediaan kita cukup lengkap sebab kita dah belajar daripada apa yang berlaku pada PKP yang kali pertama. Jadi situlah, maka bermula dari situlah Puan Suryani dapat tahu daripada TV, kan, daripada website, kan, cerita tentang Ustaz Hussein tentang latar belakang anak-anak, kan, ke-9 orang anak-anak yang hafiz Al-Quran. Sebenarnya orang tak panggil Ustaz Hussein pun sebenarnya kalau orang kenal dia. Oh, saya memang tak kenal pun. Memang tak kenal sangat. Kalau orang belum kenal, orang panggil ustaz. Sebab apa? Kalau anak-anak hafiz 9 orang, mestilah ayah dia hafiz Quran. Tapi sebenarnya tak. Kan? Orang lebih panggil dia ni cikgu. Cikgu Hussein, dia bekas guru biologi. Bekas guru biologi, kan, guru sains dan biologi. Tapi macam mana dia sampai kata berminat untuk sampaikan anak-anak ni dia kena hafal Al-Quran seramai 9 orang sebab mungkin dia nak tebus apa yang dia tak sempat nak buat, kan. Jadi dia turunkan semua, tanamkan minat semua pada anak-anak. Jadi anak pertama hantar umur 8 tahun ke Pakistan, anak kedua pun ke Pakistan, kan. Anak cuba semua sistem yang ada dekat, kalau mungkin bukan dekat Malaysia pun dekat rantau Asia lah. Sebahagian hantar di Pakistan, sedikit sebanyak tahu tentang sistem. Jadi segala ilmu yang dia dapat tu, segala uji kaji ataupun survey yang dia dapat daripada anak-anak. Okey, anak ni mungkin guna sistem ni, anak ni guna sistem ni. Dia survey ada satu sistem yang terbaik lah. Kita dapatkan daripada Pakistan, daripada Dr. Iqbal Khan. Dr. Iqbal Khan, dia buka pusat tahfiz juga kat sana, tapi tak terlalu berkembang pesat seperti mana di Malaysia. Tapi dia meneruskan usaha tu. Dia memulakan, tapi Akmal meneruskan misi dia. Iaitu apa dia? Melahirkan hafiz Al-Quran tapi dengan zero physical punishment. Itu falsafah dan itu adalah undang-undang Akmal sendiri. Kan, benda yang pertama untuk mendidik anak-anak ni, tegas macam mana pun, garang macam mana pun, tapi kena ada kasih sayang. Kena cari macam mana sekalipun usaha supaya anak-anak ni, kan, kita tidak menghukum dia tu secara fizikal. Sama ada rotan ataupun sampai berbirat, betih ke apa, memang kita tak buat. Adakah mustahil? Tidak. Sebab apa? Melalui dengan cara itulah, dengan falsafah yang kami buat, kan, kami dapatkan tu supaya apa? Apa yang kita nak masukkan Al-Quran ni adalah nur, cahaya. Nak masukkan dalam hati, tapi kita tidak cuba masukkan Al-Quran tu dalam keadaan paksa dia. Paksa dia tu boleh paksa, tapi paksa dalam keadaan dia bersedia untuk dipaksa. Dia beza, bersedia untuk dipaksa dan terpaksa untuk mengaji lain. Macam Ani Bariah, kita temu duga dia, memang dia kata, kita sebut ni terang-terang, Anis, guru garang ni. Guru beken, garang, tegas. Tapi dia bersedia untuk menerima keadaan tu. Cuma kita bagi tahu terang-terang awal-awal, memang tak ada rotan. Walaupun tak ada rotan, tapi tegas memang tegas. Guru garang memang garang. Garang sebab apa, kan? Mestilah sebab sayang. Kalau tak buat apa-apa, taklah kena marah. Cuma Anis pada waktu tu, alhamdulillah dia bersedia dengan sistem tersebut, bacaan yang baik, dan luluslah temuruga. Dan yang kedua mungkin macam Puan Suryani sebut, sentiasa suka tunjuk result, kan? Tanamkan minat Anis tu dengan menunjukkan hasil-hasil, kan. Barulah tunjuk Anis nak tengok nak jadi dah hafiz Quran setahun. Kadang-kadang mula-mula kita letak kepala, cuba je lah, kan. Tak letak pun setahun. Jilat air bulan bukan setahun. Kan, 2 bulan. Kan, 2 bulan 27 hari yang kata. Kita masa berlaku tentang benda ni sahaja jadi satu fenomena lah, kan. Panas juga sekejap isu di Akmal ni. Betul ke tak ni pelajar Ani Bariah ni, kan, boleh 2 bulan 27 hari hafal Quran. Macam-macam kita mesyuarat apa semua, tapi alhamdulillah penghujungnya berakhirnya juga hafazan Ani Bariah pada pukul 8.45 pagi tadi. Alhamdulillah bersama dengan rakan-rakan dia di Akmal Terengganu. Jadi alhamdulillah, tahniah juga saya ucapkan kepada Puan Suryani dengan Haji Muhammad atas kejayaan ini, atas kesabaran. Banyak sebenarnya ujian, banyak cabaran yang benda ni insya-Allah sangat menarik untuk dikongsikan. InsyaAllah siapa yang nak teruskan perkongsian ni,
nak dengarkan sikit tajuk utama kita, apa ujian, apa cabaran. Kan, cabaran setiap orang yang hafiz Quran ni semua ada cabaran. Masing-masing Allah dah tetapkan dah mengikut pada kemampuan yang dia akan hadapi. Tapi untuk Puan Suryani, ini adalah cabaran yang dah dia hadapi. Ada jatuh bangun dia, ada waktu kecundang dia memang nanti ni saya serahkan kepada Haji Muhammad. Boleh Haji Muhammad? Siapa yang nak dengar malam ni? Di ruangan Facebook ada yang nak dengar tak ni? Hello, Assalamualaikum. Ada ke tak ni? Boleh respon? Okey. Boleh respon. Nak dengar kata, nak dengar. InsyaAllah saya baru nak dengar. Tapi sebelum kita memberi ruang, memberi laluan kepada Puan Suryani ataupun Haji Muhammad untuk berkongsikan tentang perjalanan Anis Bariah ke Akmal hingga ke garisan Hafiz Al-Quran. Mari sama-sama kita saksikan dulu rakaman ataupun klip pagi tadi, suasana majlis hafazan ataupun khatam hafazan Sabak Akhir Anis Bariah pada pukul 8.30 pagi tadi. Sangat-sangat fresh ni sebab benda ni berlaku pagi tadi, bukan minggu lepas, bukan bulan lepas. Jadi siapa nak tengok ni? Ada nak tengok tak ni? Ada macam slow je. Ada tak ibu bapa Akmal di Facebook yang nak tengok? Boleh respon nak dulu? Nak kata. Okey, marilah sama-sama kita saksikan majlis Sabak Akhir Anis Bariah Al-Hafizah yang berjaya menamatkan hafalan dalam masa 2 bulan 27 hari. Dipersilakan, saksikan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah, saya sudah legend. Serta keluarga ikhlas dan berjanji akan membaat dan patuh di atas segala peraturan yang telah ditetapkan. Cita-cita Anis Bariah binti Muhammad Akhir dalam tempoh setahun berjaya, insya-Allah. Silakan Anis. Menerima amanah ibu ayah untuk dengan murabi dan murabiyah. Semoga saya diterangkan hati, dimudahkan yang 2021 ini, insya-Allah. Insya-Allah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan beramal dengannya akan terang daripada matahari di langit dunia. Dan murabiah saya memohon doa dan redha. Amin. Takbir! Allah. Okey, alhamdulillah. Macam mana tengok tayangan tadi? Puan Suryani okey? Okey. Teruja tak video tadi? Ya. Nanti saya hantar video ni secara personal, boleh tunjuk balik ke Anis Bariah supaya dia bangkitkan rasa confident dia tu. Confident tu sebenarnya apa dia? Confident berhadapan dengan masyarakat gitu. Sebenarnya dia boleh buat. Kadang-kadang ada satu roadblock yang menghalang keyakinan dia, tapi dengan hasil yang dia buat pada hari ni, rupa-rupanya boleh kan.
Sebenarnya nak boleh ke datang majlis pagi tadi pun ada cabaran dia. Betul Puan? Ya, betul. Oh, sangat-sangat betul. Puan Salihah akan tahniah Anis anugerah terindah buat ibu bapa, buat keluarga. Tahniah. Jadi saya mendoakan juga kepada ibu bapa ataupun penonton-penonton kita pada malam ini. Saya juga turut mendoakan semoga yang berada di dalam video tadi anak-anak kita, adik-adik kita yang berjaya menghafal Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang di Akmal. Jadi itulah sikit sebanyak rakaman suasana majlis sahabat akhir Anis Bariah kita. Mujahidah Anis Bariah. Pelajar-pelajar Akmal ni kita gelarkan mereka ni sebagai mujahidah. Mujahid wal mujahidah Akmal. Bukan lagi pelajar-pelajar tapi mujahid ataupun pejuang-pejuang. Sebab apa? Dia orang ni bukan berjuang kata tikam-tikam orang berjerai air mata, berderai darah, bukan. Tapi dia orang ni berjuang melawan apa sahaja keinginan dia orang ni kan yang boleh mengganggu gugat, membantutkan hafalan, dia tinggalkan semua tu semata-mata untuk mencapai misi hafazan mereka. Jadi insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pada perkongsian utama. Tadi kita dah tanya dah daripada mana Puan Surani kenal Akmal kan, daripada mana dapat maklumat, boleh lulus alhamdulillah, dan hari ini masuklah juga Akmal, Anis Bariah ke Akmal dalam keadaan pada permulaannya pandangan ini adalah pandangan semua ibu bapa lah kan. Mungkin bulan pertama, bulan kedua kadang-kadang rasa syak awak sangka boleh buat tak, boleh buat tak kan, tapi alhamdulillah penghujungnya kita terus pada proses, kita ikut apa yang disediakan oleh program yang disediakan oleh Akmal. Pada pengakhirannya alhamdulillah Anis Bariah dan kawan-kawan lain juga yang sebelum ini, Afif Zakwan, Muzaffar minggu lepas, siapa yang tengok perkongsian daripada ibu bapa Muzaffar bersama Murabi Saifullah, semuanya adalah pada permulaannya datang juga kadang-kadang rasa on off. Betul Puan ni? Kadang-kadang rasa boleh buat tak kan, sebab rentak tu tak semestinya kena dapat pada bulan pertama. Betul jadi berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni, Al-Quran dan autism. Sangat sensitif tapi alhamdulillah Puan Salih ni cukup berbesar hati untuk berkongsi. Dan saya nampak ada di ruangan komen ni ada sebahagian penonton-penonton yang mula tagging nama-nama yang mungkin anak-anak je pun ada melalui perkara yang sama. Dan mungkin perkongsian malam ni cukup membantu anak-anak khususnya dalam usaha nak menanamkan hafalan anak kita, hafalan Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Jadi insya-Allah Puan Suryani, soalan yang pertama tentang yang ni persoalan yang umum lah, tentang autism sebenarnya kan. Ada stigma masyarakat, pandangan tipikal masyarakat bila tengok ataupun dengar je istilah autism, dia fikir benda ni sebagai disease. Satu penyakit berjangkit. Malah bukan sahaja sebagai disease, tapi dia tengok benda ni macam kata penyakit mental kan. Sampai ada satu tahap boleh menggelarkan autism, orang tak tahu tapi dia ingin tahu. Dia tanya pada pusat autism, pusat khidmat bantuan autism. Dia kata orang autism ni gila ke? Sampai macam tu sekali stigma masyarakat, dia tak tahu secara umum apa itu autism. Kan? Dan dia orang sekadar judge benda yang terlalu umum. Sedangkan autism ni ada banyak peringkat, ada banyak tahap-tahap dia. Mungkin kita pun sedia maklum kan, autism ni ada 3. Betul kan Puan? Ada yang pertama, tahap pertama dia low functional. Low functioning. Low functioning autism. Dia boleh digelarkan sebagai apa? Severe autism. Low functioning ni maksudnya ibarat pelajar ni di luar kawalan, memang tak boleh menguruskan diri 100%, hanya mengharapkan pemerhatian 100% dari ibu bapa penjaga. Betul Puan? Ni severe. Ada juga anak-anak yang menghadapi moderate autism ataupun secara umumnya IQ dia normal ataupun kurang daripada normal. Tapi yang istimewanya Anis Bariah ni, dia bukan low functioning autism, bukan juga dengan moderate autism,
Tapi untuk Anis Badiah, seperti mana yang Puan Aliah maklum pada saya tadi, dia ni adalah mild autism. Mild autism ni dia gelaran yang lain dipanggil sebagai klasik kan, klasik high functional. High functional. Maksud high functional ni dia apa namanya? Dia seperti orang awam kan, orang tak tahu dia ni ada benda tu, tapi sebab dia normal. Dia normal macam orang lain, tapi bila kita tanya betul semua barulah ada beberapa karakter yang membuatkan dia ni ada mild functional. Betul ya Puan? Ya, betul. Jadi perkongsian tu apa yang Puan hadapi sebelum ni, ada stigma masyarakat tak tentang pandangan orang tentang anak-anak yang autism? Bolehkah dia orang ni mengaji? Bolehkah dia orang ni belajar? Khususnya bolehkah dia orang ni hafizah Al-Quran? Kan? Tentang ada pandangan-pandangan tersebut. Mungkin Puan boleh kongsikan juga. Okey, menyentuh tentang apa ni autism pada Anis Badiah, kalau saya spesifikkan kepada Anis lah kan. Jadi sama ada dia boleh belajar ataupun dia boleh mengaji tu, jadi saya lebih suka tengok dari sudut saya sendiri. Jadi saya tak ambil kira sangatlah maksudnya pandangan orang luar tentang apa ni kemampuan anak saya lah, tentang kemampuan Anis. Sebab sebagai ibu, saya sebagai ibu pun saya rasa macam saya tidak tahu sepenuhnya tentang Anis ni. Sebab orang autism ni dia macam dia hidup dalam dunia dia, so dia macam menyendiri. Jadi susah nak share. Dia susah nak share feeling dia. Dia tak banyak bercakap, dia tak bergaul dengan kita sendiri. Jadi kita susah nak mengenali dia. Jadi apatah lagi orang luar. Jadi saya tak ambil kira sangatlah macam mana macam kebiasaannya orang akan fikir autism ni memang susah nak bawa bincang lah kata orang. Nak belajar, nak suruh apa benda susah. Tapi saya lebih suka tengok autism ni dari sudut kelebihan-kelebihan dia. Kebiasaannya budak autism ni dia hyperfokus. Yes. Macam Anis pun dia hyperfokus. Bila dia fokus memang kita tak boleh fokus macam dia. Kita yang normal ni yang kita kata kita normal ni kita tak boleh fokus macam mana budak autism fokus. Kemudian orang autism ni dia sangat jujur. Jadi kita tak boleh jujur macam dia jujur. Kita rasa kita baik, dia bukan baik tapi dia memang jujur sangat. Forward, betul-betul transparent. Betul, macam transparent, tak boleh nak dia tak boleh nak tipu, dia tak boleh nak belik-belik, memang dia jujur. Dia sangat straightforward lah, straightforward. Macam apa yang dia jadi cakap tu, benda tu fakta. Jadi kelebihan-kelebihan itulah yang biasanya apa ni saya rasa membuatkan Anis boleh buat benda-benda tu. Jadi maksudnya kalau orang luar tengok macam kata autism ni macam dia susah nak apa ni nak bergaul, nak terima arahan tu. Memang dia susah nak bergaul. Tetapi dia susah nak bergaul pun jika diberi peluang, maksudnya dia boleh bergaul secara perlahan-perlahan lah kan. Perlahan-perlahan. Kemudian tapi jarak dia mesti ada sebab dia memang tak suka macam dekat-dekat sangat dengan orang. Dia memang kena ada ruang dia. Jadi kena faham sikit lah. Kita orang sekeliling kena faham sikit macam tu je lah saya rasa. Jadi macam Puan Nodia sebut lah kan. Dia ada dunia dia sendiri kan. Tapi kita sebagai ibu bapa tak tengok sebagai kekurangan tu. Tapi apa yang Allah anugerahkan pada dia. Kelebihan-kelebihan tu yang tak ada pada orang lain. Khususnya tentang hyperfocus dia. Kan? IQ level dia tu memang orang yang autism, kita kadang-kadang fikir macam dia ni fully low IQ. Sedangkan orang yang mild autism khususnya, dia IQ dia lebih tinggi. IQ dia normal dan lebih tinggi paras pada normal tu. Macam hyperfocus yang Puan Sorin sebut tadi, memang betul terbukti berlaku di ACMA sehingga menjadi tanda tanya di pihak pengurusan ACMA. Budak ni betul kena nipu ni. Sampai macam tu kan. Budak ni betul ke baca tengok. Benda ni panjang lah. Ni lebih menarik perkongsian kita pada hari ni. Kan sebab apa? Anis Badiah ni kan dia luar daripada normal pelajar-pelajar akmal. Pelajar-pelajar akmal boleh khatam pun paling cepat. Ada yang paling cepat adalah 5 bulan tahun ni. Husna Imani Husna. Ada yang Syahir Hilma 5 bulan, 6 bulan. Tapi ni 2 bulan. Kan 2 bulan tidak termasuk cuti lah.
Tapi sekiranya termasuk dengan cuti pun masih lagi di bawah paras normal, kan? Ani Bariah dia mula hafal Al-Quran pada 5 hari bulan 7 tak silap saya. 5 hari bulan 7 dan dia menamatkan hafazan beliau pada hari ini kan 25 hari bulan 11. Maksudnya 7, 8, 9, 10, 11. 5 bulan. 5 bulan antara 5 bulan beberapa hari. Kalau tidak termasuk dengan cuti, kalau dia rekodkan dalam buku rekod hafazan, tempoh hari yang dia baca dengan murabiah dia 2 bulan 27 hari. Tu yang dia sebut dengan tentang murabiah tadi, hyperfocus dia tu. Kan? Sebab Allah kurniakan IQ level dia tu yang tinggi. Situ ada kekurangan tapi Allah kurniakan kelebihan. Dan saya tengok Puan Nuriah pandang benda tu sebagai satu kelebihan. Betul ya Puan? Ya. Macam Anis. Macam satu lagi saya tengok macam kelebihan orang yang ada autism ni macam Anis ni, dia ada kebolehan yang dia self talk. Dia boleh ajar diri dia sendiri. Jadi self communication. Bukan dia communicate, dia self talk, dia ajar diri dia sendiri. Dia tak perlu orang ajar dia. Dia belajar sendiri. Ya, self talk. Ingat ke self talk? Ingat ke self talking? Self talk, thought. Ya. Jadi dia masa daripada dia sekolah rendah lagi pun, maksudnya dia, kalau kita tengok memang dia selalu tak fokus dengan cikgu ajar dia apa-apa benda pun. Dia memang tak buat kerja sekolah, memang dia tak menulis apa semua. Jadi selalu timbul masalah. Memang kat buku dia memang dia tak ada menulis apa semua. Tapi bila periksa dia boleh buat. So macam mana adik buat ni? Tahu sendiri. Bila benda-benda dia macam kita tak ajar dia belajar sendiri. Bila besar kita boleh nampak benda tu. Dia belajar matematik caranya berbeza. Dia tak tulis dengan buku. Dia belajar. Dia baca dan dikira dengan mulut dia je gini. Dia self talk dia nak belajar sendiri. Dia tak mau orang ajar dia. Jadi samalah macam yang Quran ni pun macam tu lah. Basic Al-Quran bacaan ni bagus dah. Cuma cara hafal dia tak samalah dengan orang lain. Orang lain kadang-kadang nak hafal satu muka surat dia kena repeat 40, 50 tapi dia beza. Dia lebih boleh buat kurang daripada tu lagi. Tu untuk Anis Bariah. Bukan sekadar pencapaian akademik yang dia boleh buat. Sedangkan Al-Quran pun boleh juga dia buat. Asalkan dengan tekad dia lah. Betul ya Puan? Ya. Jadi sepanjang pengajian Anis Bariah di Akmal ni, walaupun pengajian dia ni sebenarnya sepatutnya berada di asrama. Tapi disebabkan berlaku PKP semua diwajibkan balik, maka sepanjang pengajian ni daripada awal pengajian sampai akhir adalah online. Dia macam tak ada beza lah dengan Akmal on top yang kita sediakan ni. Akmal on top memang PKP ke, tak PKP ke, anak-anak pelajar memang wajib meneruskan hafalan dia secara work from home and learn from home. PDPR dia. Jadi Anis Bariah ni sebenarnya tak banyak beza dengan on top. Tapi walaupun tak banyak beza, tapi ada satu benda yang level up sikit. Level dia tinggi sikit. Anis Bariah ni berbanding belajar on top. Sebab apa? Pengajian dia ni bukan sekadar komputer depan, tapi komputer satu bilik. Komputer pula, kamera satu bilik, CCTV. Sebab apa? Speeding tu dengan capaian rekod apa semua di luar jangkaan kami. Kadang-kadang kami ni fikir pelajar ni betul ke tak. Tapi yang bagusnya Encik Haji Muhammad Akhil memang buat inisiatif untuk dapatkan trust tu daripada pihak sekolah. Sanggup pasang CCTV dekat kelas. Dekat bilik Anis supaya nak membuktikannya dia ni betul-betul baca tak tengok Quran. Sampai tahap macam tu nak memastikan transparent dan jujurnya dalam proses Hafiz Anis Bariah ni. Cumanya peringkat permulaan Anis Bariah, dia macam pelajar-pelajar lain juga. Kan? Dia macam pelajar-pelajar lain yang pelajar-pelajar Akmal yang lain. Masuk ke Akmal tak terus 3-4 muka surat, tak ada macam tu. Kan? Yang khatam 5 bulan, yang khatam 7 bulan, permulaannya sama seperti pelajar-pelajar lain juga. Kan? Ada tempoh merangkak dia tu. Jadi Puan Sonia ni, seperti mana yang ditulis dalam report ataupun laporan harian pelajar tu, yang istimewanya di Akmal ni, ibu bapa sentiasa mendapat progres pengajian anak-anaknya setiap hari. Ya, betul. Betul. Ya, sebab apa? Sebab kita nak tanya anak memang dah out nak communicate dengan kita. Kita
Kita tanya apa pun memang tak boleh nak cooperate. Ya, memang Jadi dengan langsung tak melalui bagi kerjasama. melalui report ni lah membantu sikit sebanyak perkembangan, mengetahui perkembangan pelajar. Betul ya Puan? Ya, sebenarnya memang report itulah sebenarnya saya bergantung. Nak tahu apa-apa tentang dia punya hafazan. Sebab memang dia langsung tak bagi saya tanya, memang tak akan jawab. Berapa adik buat juzuk berapa tak mau jawab, adik buat banyak mana tak mau jawab. Jadi saya cuma tunggu laporan, tengok alhamdulillah, okey lah. Pencapaian dia macam jadi pandangan Puan setakat yang report, pendekatan report harian ni sejauh mana keberkesanan dia tu? Yelah, kalau berpuas untuk hati dengan penyediaan tu? Yelah, kalau untuk budak yang keadaan budak yang macam Anis ni memang sangat membantulah kita sebagai parent, sebab saya tak boleh nak pantau dia, saya nak tengok dia hafal pun dia tak bagi, sentuh pintu bilik dia pun dia tak bagi, buka tengok muka dia pun dia tak bagi, kita tanya dia pun tak mau jawab. Jadi saya memang bergantung sepenuhnya kepada report yang yang diberi kepada saya tu. Jadi setiap hari saya tengok selagi ada alhamdulillah, okey lah tu. Macam tu je lah maksudnya. Tapi sangat membantu. Kalau dia kalau okey alhamdulillah, kalau tak okey dia tak makan juga buah kita. Kan dia dengan murabiah dia je. Murabiah Ainina dia baru makan sikit. Kadang-kadang dengan orang tengah lebih berkesan untuk menasihat anak-anak berbanding dengan kita mak ayah tu Ya, tak banyak. Dengan kita memang dia tak ni lah. Dengan murabiah dia jadi nak lah. pencapaian Anibariah pada permulaan hafalan dia macam pelajar lain kan. Sehinggalah kemuncak pencapaian dia. Peringkat permulaan mungkin Puan Noria, Puan Soriani boleh tengok dalam report mula-mula first day dia hafal Quran dengan yang latest. Kan. Permulaan hafalan dengan yang latest yang paling tinggi berapa yang dia boleh dapat? Mula-mula dulu. Okey. Masa mula-mula dia masuk tu, masa juzuk 30 tu, dia hafal memang slow lah, sehingga saya terfikir, ayah dia terfikir, salah silap langkah ni. Dah nak berhentikan dia sekolah asrama penuh dia duduk ni. Cikgu dia semua, pengetua sekolah dia pun mari. Satu rombongan mari, maksudnya nak berhentikan dia sekolah tu. Tak bagi dia berhenti sekolah tu. Jadi bila saya tengok pencapaian dia mula-mula tu, nak dapat 4 baris pun nak menangis kata orang. Maksudnya susahnya baca-baca tak kena, baca-baca tak kena daripada mula-mula tu. Juzuk 30 Anis ambil masa 1 bulan, daripada 5 hari bulan 7 tu sampai 30 hari bulan maksudnya. Jadi 1 bulan dia nak habiskan juzuk 30 yang tak susah mana tu. Mula-mula tu kan banyak yang sepatutnya dah senang-senang kan. Jadi memang nampak dia memang tersekat-sekat, memang tak jumpa tok kan. Jadi masa tu kita memang terfikir silap langkah dah, tapi sabar lagi lah sebab dia tak ada nampak macam keinginan nak berhenti tu tak ada pada dia. Kalau pada dia memang tak ada tak ada umur yang tak boleh lagi tak ada. Dia tak ada macam tu. Dia teruskan pengajian tu. Ya, kita yang macam tu, kita yang rasa macam kita yang tergugat kadang-kadang kan tengok. Kita yang rasa macam nak kena berhenti ni, nak kena pergi batas mulalah surat berhenti apa benda semua. Tapi kita hold dulu kan. Tapi jadi bila dia dah dapat tu, jadi rekod dia paling tinggi dia boleh buat, dia buat 31 muka kot satu hari. Dia punya sabak tu. 31 muka surat dia buat satu hari, dia buat sabak tu. Jadi dia Anis ni dia bila dia dah dapat tu, dia macam dia selalu push, dia selalu mengadu, Anis nak baca lagi, Murabiah tak ada masa ni. Tak ada masa nak dengar. Anis boleh buat. Kata Anis boleh buat satu juzuk. Boleh, tapi Murabiah tak ada masa dengan orang lain nak hafal juga. Jadi macam saya dah bagi tahu Mudir, dia demand nak hantar lebih, dia boleh hantar lebih, tapi Murabiah dia tak ada masa untuk dia. Itu kata dia, saya tak tahu sebab dia cakap macam tu. Jadi dia punya sebab anak murid Murabiah dia pegang bukan dia seorang, memang ada 7 orang lagi di bawah dia. Nak memastikan anak lain khatam juga. Jadi kalaulah dia seorang je, saya rasa bukan 30 satu hari tu. Saya rasa boleh lebih 2 kali ganda kot.
Ya, jadi kita tengok dia bila dia dah dapat dia punya rentak tu, dia punya momentum dia untuk menghafal tu, saya sendiri rasa macam tak tahu nak kata. Macam dia tak ada halangan. Berapa banyak pun dia boleh buat. Asal dia boleh duduk, maksudnya dia boleh buat berapa banyak. Dan saya pun tak faham macam mana dia punya daya ingatan tu. Macam bagi saya ni macam terlalu kuat. Dia tak menghafal sebenarnya Anis ni. Saya pun tak tahulah macam mana. Tapi maknanya dia mampu. Saya tengok, maknanya kalau saya cari ibaratnya dia seorang tu dia 1 juzuk, 2 juzuk, tak ada masalah untuk dia. Sebab dia jenis yang budak yang jenis memang, Anis ni budak yang kuat, dia sihat. Jadi dia tak ada nampak stres, dia belajar kat Akmal ni pun, dia cuma berhenti untuk makan pun dia tak ada nampak stres, tak ada nampak letih, tak ada nampak stres. Tak ada benda-benda macam, tak ada benda-benda yang berlaku dalam hidup dia. Simple, easy for her. Jadi macam dia boleh pergi macam jauh tapi dia kata dia tak boleh lah sebab kena tunggu orang ni. Saya pun macam tengok maksudnya macam tu lah, mana kemampuan dia tu kita masih kita belum uji sepenuhnya kemampuan dia pada saya lah. Tengok sebenarnya banyak benda lagi kita belum explore ni. Maksudnya ni penemuan yang terbaru. Jadi ni penemuan terbaru kan. Mula-mula hafal 3-4 baris, kadang-kadang rasa kurang yakin dah. Kita kalau kita mak ayah pun memang kita hilang confident dah. Silap hantar anak ni. Silap hantar tepat dah ni. Tapi kata murabiah dia lepas pada sebulan tu barulah dia jumpa rentak. Dia kenal game, dia tahu macam mana selok belok pengajian apa semua. Start pada itulah dia memecut. Bukan dia kata dia start pecut, dia pecut tu tinggal habis orang lain. Yang kawan-kawan yang masuk dulu semua dah tinggal. Sampai waktu kemuncak dia hantar 30 muka surat tu yang 31 muka surat. 31 muka surat ni bukan sikit. Bukan sikit cik abang, cik kakak yang sedang menonton. Kan 31 ni 1 juzuk tambah pula dengan 10 muka surat. Tu yang Ustazah pun kata tak ada masa nak tasmid. Sebab apa? Anak-anak murid lain ada lagi nak dengar tasmid. Kan? Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab apa macam Puan Suryani bagi tahu. Dia tak menampakkan diri ni stres. Macam yang Puan Sri sebut, dia hyper fokus. Betul hyper fokus? Macam fokus tu nak masukkan benang dalam jarum. Sejauh macam tu fokus dia. Tu yang kalau ada fokus ni pada pelajar-pelajar Akmal, memang dia orang boleh korbankan macam-macam. Dia orang rela tak makan biskut malam, kan, cukup sekadar makan apa yang dimasak oleh dapur. Dia rela tinggalkan main bola, dia rela tinggalkan main-main dengan surau orang bersembang dengan kelas. Sebab apa? Hyper fokus dia tu. Macamlah Hani Bariah juga. Cuma kita tahu di setiap kejayaan pelajar ada titik rendah dia. Kan? Ada titik yang di mana ujian yang kita hadapi tu yang membuatkan kita rasa macam sangat-sangat down, sangat-sangat hampir kecundang. Dan benda ni dirasai oleh semua ibu bapa yang menghantar anak-anak ke tahfiz ataupun pengajian. Sebenarnya di titik kecundang ni bukan hanya dirasai oleh orang yang hafal Quran. Orang bisnes pun ada, orang yang belajar pun ada, orang yang bekerja pun ada. Ini kan pula orang yang hafal Quran. Dan di situlah bermulanya cerita yang menarik lah, kan. Ujian yang dihadapi oleh pelajar, mungkin benda ni dihadapi juga oleh ibu bapa Akmal, kan. Ada satu-satu masa yang kita rasa sangat-sangat nak give up, sangat-sangat macam setakat ni sajalah kita dengan Akmal. Tapi alhamdulillah dia boleh teruskan juga. Mungkin Puan Suryani boleh kongsikan pada waktu mana yang dirasakan macam hampir-hampir kecundang. Saya rasa saya lebih suka perkongsian ni daripada Haji Muhammad. Okey, sebab yang paling semangat sekali, yang sentiasa nak memastikan anak dia ni khatam juga. Kan, walaupun ada ujian ni, Haji Muhammad yang paling semangat. Kan, waktu-waktu mana yang dirasakan benda ni sangat mencabar dalam memastikan Anis Bariah ni khatam juga. Khatam juga dengan syarat-syarat yang Akmal berikan tu. Kan, ada beberapa benda yang tak boleh nak dilanggar, khususnya sistem Akmal. Kan, tapi Haji Muhammad rasa-rasa apakah momen-momen yang dirasakan hampir kecundang tapi meneruskan juga dengan proses tu. Mungkin Haji Muhammad boleh kongsikan. Terima kasih. Jadi
saat yang dikatakan hampir kecundang tu, masa dia tengah terlalu laju. Terlalu laju masa tu, jadi menimbulkan question mark kepada pihak akmal. Betul ke budak ni menghafal tu ataupun ada ketidakjujuran. Jadi bila timbul isu tu, saya pergi menghadap, pergi jumpa mudir. Saya masa tu dia uji Anis di depan dia, Anis blank. Tak boleh jawab apa-apa pun, blank. Jadi lagi dah curiga. Lagilah question mark tu. Question mark tu lagi besar. Dua kali. Lagi besar. Jadi bila gitu, walaupun kita yakin benda tu tidak berlaku, jadi lepas bincang-bincang, pihak saya kata mungkin saya nak pakai kamera. Tapi tiba-tiba pihak akmal dapat idea macam mana nak selesaikan isu tu kan. Jadi dia letakkan Anis ke belakang kamera, ke belakang tu. Jadi dia boleh nampak dah tangan dia. Pasal isu dia, masa dia baca tu, dia tangan dia tu mesti dia sorok tangan dia tu. Pasal dia macam dia buat sesuatu, betul tak? Tapi tidak ada benda yang di tangan dia. Maksudnya macam dia bilang benda gitu, tak tahulah. Itu cara dia kan. Jadi bila tiba isu tu telah selesai lah masa tu. Tiba-tiba ada satu lagi ujian. Mari. Masa tu kebetulan tangan dia tu orang tak nampak. Orang tak nampak tangan dia. Jadi timbul lagi satu curiga. Jadi oleh kerana laju dia tu, jadi saya pun bila timbul isu tu, saya pun pergi jumpa sekali lagi. Saya minta peluang sekali lagi. Saya kata saya tak kira dah masalah dia menghafal Quran, saya tak kira dah. Saya kata saya nak buktikan yang dia tu jujur. Tu je. Isu tu saya nak buktikan yang dia tu tidak tengok Quran depan dia. Saya pun fikir cara, mula-mula saya nak letak panggil spy camera. Saya rasa tidak beretika nak letak spy camera. Kalau jadi saya pun dapat idea gunakan IP camera. Jadi IP camera tu maknanya pihak akmal sendiri pun boleh scroll. Boleh scroll kamera tu, boleh tengok sekeliling 360 darjah. Dia boleh, maknanya pihak akmal boleh kawal sendiri. Nak tengok kat mana. Jadi pun saya ambil lokasi yang betul. Saya letak dalam bilik dia. Mana fokus biar nampak betul-betul tangan dia tu tidak ada apa-apa pun tangan dia. Jadi alhamdulillah. Kita dia angkat pun, okey tak ada. Kadang-kadang kena tunjuk depan kamera ni. Tengok ada tulisan ke tak ada. Jadi alhamdulillah maknanya benda tu pihak akmal yakin lah. Jadi lepas pada itulah kita tu balik online. Pasal masalahnya dia tak boleh basuh muka. Itu isu yang besarnya situlah. Isunya masa nak kena tebuk tu. Masa nak tebuk. Kita longgarkan banyak benda, tapi satu syarat je yang kena hadap, dia kena tebuk depan mudir. Satu pula kata cabaran. Yang hampir kecundang juga ada. Masa tu memang masa mudir nak mari tu, saya gelak gambar dah. Orang kata gelak gambar, tuan tu kata gelak gambar. Maknanya saya cakap dua orang dengan mudir luar depan tu. Dia kata ni kira saya suruh ke mudir lah. Maknanya guna-guna pun
memang dia tak mau Masa, tak mau jumpa Mudin. ya, masa tu memang dia masih lagi berkerah. Memang dia tak mau jumpa sesiapa pun. Tapi Anis ni dia tak mau jumpa orang, dia tak mau buat benda. Dia tetap nak habiskan dia punya 30. Tak kira dengan siapa-siapa pun. Betul masa pihak Akmal berhentikan dia punya kelas tu kan. Kerana isu ni, dia masih lagi bertanya. Dah mana kelas ni ada ni? Dia tak letak dalam mana tak ada kelas hari ni. Dia tak nak letak dalam kepala dia nak berhenti ke apa tak? Tak ada isu tu. Ya, isu tu tak ada. Dia masih bertanya. Kita pun rasa sedih kau. Dia demand kelas dia setiap hari. Kelas ni tak ada. Kelas tak ada. Dia kita sebab salah pula kata. Ya. Tu yang saya usaha berbincang juga dengan pihak Akmal tu. Jadi alhamdulillah hari Mudin mari tu lah tu pasal Allah Ta'ala belaka. Pasal malam tu pun mak dia pun tak boleh nak tidur. Dah boleh nak tidur. Satu hati betul. Satu hati mikir. Jadi sampai Allah Ta'ala buka tu Mudin masuk je kita dengar dia ngaji je. Nangis mak dia. Allah. Dah mak duduk celah pintu kan. Maka duduk luar tu dengar. Memang gelap tambah lagi lah. Kita pakai IP camera kan, kita pasang IP camera. Jadi boleh tengok lah bawah tu. Jadi lepas pada tu lah orang kata memang turn around lah. Jadi memang pandangan kita dengan pelajar ni 360 berubah lah. Maksudnya berubah lah. Pasal masa tu kita kira memang tak ada dah. Kita rasa ke habis dah. Dah dia. Maknanya setakat tu je. Pasal dia. Memang habis dah. Masa Mudin telefon nak mari kat rumah tu pun saya terima Mudin mari, tapi saya tahu maksudnya memang saya call dah dia. Memang dia masih lagi tak terima masa tu. Masih lagi maknanya menolak, tak mau jumpa Mudin, tak mau jumpa siapa-siapa. Anis nak buat online sahaja. Anis tak mau jumpa sesiapa, not anybody, tak mau jumpa. Jadi saya pun kata tak apalah, berseruh lah. Biarlah Mudin mari dulu. Terpulang lah maksudnya. Tak adalah, saya fikir memang tak ada, habis setakat tu je lah jodoh kami dengan Akmal ni. Memang saya fikir setakat itu sahaja. Memang tu je saya dengar dia fikir. Sampai saya ni rasa saya sampai tak boleh bangun. Tapi saya ni rasa tak ada, macam habis maksudnya kan. Tapi bila saya dengar suara Mudin baca dan bila saya dengar je dia buka mulut untuk baca tu, Tuhan saja yang tahu nikmat tu. Maksudnya saya 1 jam Mudin buat ujian untuk dia tu, air mata saya ni tak berhenti keluar masa tu. Sebab saya tengok masa tu besarnya kuasa Allah. Sebab malam tu memang saya solat, saya tak tahu saya nak minta benda dah, saya kata berserah je pada Allah. Maksudnya. Tapi itulah yang itu cantiknya planning Allah tu sebenarnya. Kan? Allah memang letak kita ni pada waktu yang paling terpuruk, paling rendah supaya kita boleh merendahkan diri kat dia, kan? Bila munajat kita rasa tak ada orang lain dah yang boleh tolong selain daripada Allah je, kan? Sebab tu ada Nabi sebut bin hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, kan? Cukuplah hasbi rabbi, cukuplah Allah ni sahaja sebagai penjagaku, tak ada dah dalam hati ni selain Allah. Maksudnya apa sahaja sekalipun situasi ni, kan, semuanya adalah datang daripada izin Allah. Seperti mana situasi yang berlaku juga pada peristiwa hari tu yang kita tak sangka-sangka benda tu boleh, sebab kita tahu dia tu macam tu. Tapi Allah boleh izinkan, kan, dia boleh jawab dengan tenang. Dan Mudin sendiri bagi tahu, kan, masa mula-mula datang ke tempat Anis ni pun memang dia tahu peringkat permulaan masa kita panggil Anis sebab nak membuktikan Anis ni tak menipu, tak tengok Quran. Sebab kita tahu, kan, di masa pengajian online ada beberapa benda yang di luar kawalan kita, khususnya dalam isu kejujuran. Dah pernah berlaku sebelum ni, kan. Akibat pada berlaku ketidakjujuran tu, pelajar terpaksa mengulang balik apa yang dia hafal. Sebab apa? Bila datang ke Akmal secara face to face, hilang, tak lupa, kan. Jadi kita pun atas penilaian tu kita nilai jugalah pada Anis Bariah
kita menyangka memang dia tengok baca Quran, tengok tu tangan tak bergerak. Tapi memang itulah teknik dia. Sebab apa? Kalau tangan dia macam contohnya lah, dia nak baca tu dia scan muka surat, dia scan kepala, dia imagine kat mana baris, dia imagine kat mana ayat, dia imagine kat kanan kiri muka surat. Dia scan dulu baru dia jawab. Dia tak jawab terus. Ni perkongsian daripada Mudir. Macam ujian tebuk hafalan Anis Badiah, nak melayakkan dia ni untuk khatam Al-Quran kan. Anis Badiah ni wajib ditebuk. Kena tasbih. Yang menakjubkan tasbih Anis Badiah ni dalam masa 11 hari. Sedangkan yang normal mengambil masa dalam 30 hari, Anis Badiah menyelesaikan tasbih dia, Akmal punya sistem, dia ada tasbih dalam masa 11 hari. Maksudnya satu hari dia selesaikan dalam masa 2 juzuk setengah. Ujian tebuk hafalan adalah ujian yang paling kemuncak bagi melayakkan Anis Badiah ni khatam Al-Quran. Kat situlah berlakunya keajaiban lah. Rezeki Allah yang bagi. Soalan yang pertama, memang Anis Badiah tak tengok pun muka Mudir. Kan? Memang kita tahu pelajar-pelajar yang istimewa ni dia memang dia tak ada eye contact. Dia tak ada eye contact dengan orang. Kan? Dia memang tunduk, Mudir pun dia tak expect banyak, tapi bila Mudir tanya je soalan yang pertama, dia boleh jawab. Apa Mudir buat? Mudir pun, Murabi Syamil puji dia. Bagus Anis. Awak bagus. Awak lah yang paling terbaik. Tak ada lagi orang macam awak. Masa tu dia rasa macam lain dah. Muka dia lain, raut muka dia lain dah. Kan? Sebab dia macam satu Roblox tu dah tertanggal dah. Dah runtuh dah. Lepas selesai soalan pertama, soalan yang lepas pada tu semua dia boleh jawab. Maksudnya tu setakat tu memang berpuas hati lah. Sebab apa? Secara di depan mata pun dia boleh jawab seperti mana dia mengaji dalam online. Jadi situlah rezeki yang Allah boleh bagi pada Puan Surani. Saya rasa kan di titik mana kita yang rasa paling rendah, kita munajat pada Allah pada malam tu, Allah kasih rezeki tu juga. Kan? Nak menunjukkan wahyu Al-Quran ni yang turun kepada Nabi Muhammad betul-betul rahmatan lil alamin. Betul kan? Bukan rahmatan lil Arab, bukan untuk orang Arab saja Al-Quran ni. Tapi rahmatan lil alamin. Maksudnya orang kafir, binatang-binatang, segala makhluk yang ada atas muka bumi ni akan dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Al-Quran. Dan tak tertinggal juga dengan Anis Badiah direzekikan juga Al-Quran. Mungkin penonton-penonton pada malam ni boleh saksikan juga macam mana sesi ujian tebuk hafalan Anis ni. Sebab nak memastikan dia ni tak tengok Quran, sanggup ayah dia pasang IP kamera tu supaya berpuas hati pihak Akmal kan dalam memastikan dia ni betul-betul tak tengok Quran. Kan? Boleh mungkin admin boleh tayangkan sikit macam mana proses tebuk hafalan Anis Badiah masa yang kali terakhir sekali. Sila. Baik, seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang ke-89 juzuk 12 surah Hud. Ayat 89. Kalau puan-puan tengok ni, masa ni dia tengah scan, tangan dia bergerak. Kan? Sedangkan memang tak ada Quran dekat tangan. Masa ni dia tengah imagine kat mana posisi ayat Quran yang dia nak baca. Okey, ni rakaman ni agak panjang, mungkin kita boleh skip kan. Okey, jadi inilah sikit sebanyak proses tebuk hafalan. Kalau puan-puan tengok semua ni, kalau penonton-penonton tengok, sebelum Anis menjawab dia sangat berhati-hati. Dalam persoalan tu pun Mudir sebut ayat dekat mana, baris dekat mana, muka surat mana. Supaya apa? Supaya dia imagine. Memang Anis Badiah ni dia ingat
sedetail sekecil-kecil soalan. Jelas tak ni? Rasa macam ada gangguan. Okey, kalau kita tengok tadi tangan-tangan bergerak, siapa yang tak suspicious kalau jadi macam tu? Tangan bergerak, lambat nak jawab. Sedangkan kalau kita nak tebuk dia ni, pelajar, dia kena jawab secepatnya. Tapi macam Anis ni, dia scan dulu dalam 5 saat, 6 saat baru dia jawab. Maksudnya dia tengok posisi ayat. Jadi alhamdulillah direzekikan oleh Allah SWT, Puan Suryani dengan Haji Muhammad Khair. Cuma perkongsian tadilah, perkongsian tadi masa majlis khatam. Jarang sebenarnya orang lelaki ni, ayah-ayah pula yang menitiskan air mata sebenarnya. Ada bunyi-bunyi sound ke? Tempat posisi di tempat sana? Ya, ada. Macam ada gangguan audio sikit kan? Ya. Tapi boleh dengar dengan jelas Boleh dengar. Okey. Macam pagi tadi saya tengok kan Haji Muhammad Khair menangis. Sebab apa yang menyebabkan sampai menangis tu? Imagine apa dalam kepala sebenarnya. Terlalu bangga dan terlalu gembira. Hingga kan tak boleh nak nak cakap pun tak boleh. Betul. Sedap-sedap je. Sedap-sedap. Terlalu bangga. Dalam kepala tu kita tak sangka kan. Kita dah lalui banyak-banyak ujian. Sampai satu masa kita rasa nak give up, tapi Allah bagi rezeki ni juga. Tu yang kita rasa sangat bangga lah dengan pencapaian Nani Bariah. Betul Jadi yang terakhirnya itulah hadiah dia janji nak bagi. Dia janji nak bagi hadiah. Dia kata dia nak bagi hadiah, nak tamatkan pada 2 hari bulan 11 yang sebenarnya. Pasal tarikh tu tarikh anniversary kita lah kan. Jadi oleh kerana masalah teknikal tu jadi terlanjut sikit. Jadi itulah yang tapi ada hikmah balik pertangguhan tu, ada hikmah dia lah. Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Kalau tak mungkin hari tu tak boleh exam terus kan. Awal-awal tak boleh exam sebab belak dah. Lambat tapi berbaloi. Jadi yang terakhirnya mungkin sebelum saya masuk kepada soalan yang terakhir lah. Dan apa perancangan ibu bapa sedang memandangkan yang sekarang ni memang kami Akmal sedang membuka pendaftaran seluas-luasnya anak-anak di luar sana untuk masuk ke Akmal bagi sesi tahun 2022. Jadi sebelum tu mungkin saya boleh tanya Puan Suryani ataupun Haji Muhammad, apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sekira berhasrat untuk masukkan anak-anak di Akmal? Sila. Ataupun nanti sebelum jawab soalan ni, sebelum kita jawab soalan ni, mari sama-sama kita saksikanlah dulu. Okey, kita saksikanlah dulu video tayangan progres perkembangan pembangunan kompleks Akmal HQ yang kami sedang bangunkan, yang sedang kami usahakan untuk melahirkan ramai lagi hafiz-hafizah Al-Quran dalam ke arah melahirkan 3,000 hufaz menjelang tahun 2025. Jadi kami menyeru kepada semua ibu bapa dan penonton-penonton untuk merancangkan lagi infak supaya kita dapat selesaikan pembangunan ini secepat mungkin. Jadi sama-sama kita saksikan progres pembangunan Akmal. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطانه وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطانه وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني.
في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. Okey, alhamdulillah, itu sikit sebanyak progres. Okey, itu sedikit sebanyaklah perkembangan pembangunan Akmal yang insya-Allah kita akan cuba selesaikan, insya-Allah kita akan cuba siapkan paling awal pada bulan 7 tahun 2022. Jadi sama-sama pada Jumaat yang mulia ni kita banyakkan selawat, kita rancakkan infak supaya kita dapat melahirkan lebih ramai Anis Bariah di luar sana kan, ataupun Afif Zakwan, ataupun Syahir Hilman, ataupun Muzaffar. Kita nak lahirkan seperti mana mereka juga untuk anak-anak dan adik-adik beradik kita, insya-Allah. Jadi beberapa soalan yang terakhir lah, mungkin Puan Surani ataupun Encik Muhammad boleh kongsikan kan, apakah usaha Akmal yang buat untuk bantu pelajar-pelajar khususnya Anis kan, untuk capai misi hafazan dia yang dikira mungkin tidak ada pada tempat lain, ataupun mungkin tidak ada pada tahfiz-tahfiz di tempat lain. Mungkin boleh kongsikan. Pada saya lah, yang lama saya hantar Anis dekat Akmal ni, saya rasa yang paling banyak membantu adalah kaki tangan Akmal sendiri, seperti Mudir, Murabiahnya. Jadi dua orang ni insan-insan yang hebat pada saya, yang sentiasa terbuka, open minded, sentiasa memberi sokongan, mendengar dan cuba memahami apa yang kami hadapi untuk nak berhadapan, nak memastikan Anis capai misi dia tu. Jadi kami sentiasa berbincang, berhubung dengan Murabiah dan terutamanya Mudir lah. Jadi Mudir sentiasa mendengar. Jadi Mudir ni seorang yang saya tengok seorang yang sangat bagus lah. Tidak langsung judge. Tidak langsung judge Anis macam ni. Dia seorang pendengar yang baik. Jadi senang untuk kami berkongsi. Seorang yang open minded. Jadi seorang guru yang memang patut dicontohi. Dan kepribadian dia pun saya tengok sangat disenangi lah. Saya rasa sangat menyenangi kepribadian Mudir itu sendiri. Dan saya rasa punca kejayaan Anis hari tu, dia terima Mudir itu pun faktornya adalah peribadi Mudir itu sendiri. Lemah lembut orangnya. Jadi suaranya tu bila jumpa dia tegur Anis, bagi tahu, jadi hati Anis pun terbuka. Saya rasa macam mungkin Akmal ni dari segi kaki tangannya, Mudirnya, dari segi murabiahnya, orang-orang yang hebat-hebat belaka. Jadi susah kita nak cari. Jadi kalau kita nak hantar anak-anak tempat-tempat yang macam ni lah, guru-guru yang sentiasa terbuka fikirannya, menerima murid-murid yang berbagai-bagai keadaan dia yang kita tak tahu kan. Kita tengok sekali kita tak tahu, apatah lagi guru, ibu bapanya pun tak tahu macam mana keadaan anak. Jadi bila open minded, boleh menerima, insya-Allah apa yang mustahil boleh kita atasi sehingga berjaya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas penghargaan, atas ucapan penghargaan lah Puan Surani dan keluarga, khususnya pada tim kaki tangan Akmal. Sebenarnya itu semuanya berkaitan dengan falsafah Akmal sendiri kan, mengharamkan physical punishment. Sama ada pelajar ni online sekalipun, kami memang tidak membenarkan ibu bapa untuk merotan anak dia kan, khususnya masa apa-apa berkaitan dengan Quran. Jadi bila tak adanya senjata utama kan, kebanyakan tahfiz-tahfiz yang mungkin apa saja hukuman rotan. Jadi dia menghilangkan kreativiti kita sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi bila tak ada hukuman fizikal, jadi guru dan mudir sama ada Akmal sendiri pun
akan mencari seboleh yang mungkin, kan? Apa sahaja usaha untuk memastikan yang pelajar ni boleh capai juga, sama ada secara teknik ataupun cara. Itulah, disebabkan itulah kita boleh dibawa bincang, berunding tanpa menetapkan hukum secara mandatori kepada pelajar. Sebab kita tahu pelajar-pelajar ni tak sama. Walaupun secara umumnya sama, kan, khususnya bagi pelajar-pelajar autism, kita tahu walaupun mereka ni different, kan, mereka ni sebenarnya different, kan, among all student, tapi dia orang ni pun tidak less daripada orang yang lain, tidak ada kurangnya berbanding orang lain. Bahkan Allah kurniakan orang yang autism ni, khusus macam Ani Bariah, lebih pada orang lain, khususnya dari segi IQ dia, kan, sehingga memberi kelebihan untuk menyelesaikan hafazan dalam masa 30 hari, 30 juzuk dalam masa 30 muka surat dalam masa 1 hari. Maksudnya ada rezeki di sebalik kekurangan tu Allah bagi anugerah yang lain, kan. Jadi alhamdulillah, mungkin insya-Allah kita akan buat pengambilan lebih ramai lagi pelajar-pelajar. Jadi mungkin Puan Sunani boleh pesan apakah persediaan untuk yang boleh dibuat daripada ibu bapa sendiri ataupun pelajar sebelum memasukkan anak-anak ke akmal ni. Apa perlu dibuat? Suka saya sentuh kepada ibu bapa jika berhajat nak hantar anak-anak untuk menghafal Al-Quran lah. Pada saya, kita jangan takut sebenarnya. Kadang-kadang sebelum orang lain, kita sendiri dah nilai anak kita yang ni boleh sebab begini, yang ni tak boleh sebab benda ni. Macam-macam peraturan, macam-macam syarat, macam-macam judgement yang kita buat untuk anak-anak kita. Sebenarnya kadang-kadang benda tu tak betul pun. Benda ni, sebab benda ni berlaku kat saya sendirilah, sebab saya judge dia pun ni memang tak adalah doktor dalam fikiran nak menghafal ni, sebab dia memang jenis yang memang tak fokus, memang selalu problem kat sekolah pun benda semua. Tapi bila Tuhan bagi kita ni tersilap pergi juga kata mulut tanya apa benda semua, jadi peluang tu jadi terbuka. Jadi kalau ibu bapa yang dengar ni kat luar sana tu, kalau nak hantar je lah, kalau nak hantar. Cari je lah peluang untuk menghantar anak-anak. Jangan judge anak-anak kalau tengok yang malas ke, yang apa ke. Sebab kadang-kadang apa yang kita tengok itu bukan diri dia yang sebenar. Jadi kita cuba dan insya-Allah kalau hantar, mana tahu kita ada rezekinya kan. Jadi apa salahnya kalau kita boleh belanjakan duit kita untuk benda lain. Apa salahnya kita lebihkan kepada benda-benda macam tempat macam akmal ni kan. Maksudnya tempat yang mana di sinilah kita mulakan generasi yang mencintai Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau bukan kita yang sokong, yang support, siapa lagi? Itu aja saya. Jadi insya-Allah kena tunjukkan keyakinan, jangan judge anak kita awal-awal yang dia orang ni kan, dia orang ni awal-awal dah tak layak kan. Kena trust pada anak kita sendiri. Kan, percayakan kemampuan, memang dia orang ni boleh. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami ni memudahkan Al-Quran ini untuk diingati. Kan? Tapi sejauh manakah kita ni untuk mencari kelebihan tersebut? Kan? Sejauh mana kita nak judge anak kita ni? Walaupun Allah sebut dalam Quran 600 muka surat, kan, 30 juzuk Al-Quran, Allah jamin Al-Quran ini mudah untuk dihafal, tapi dengan proses-proses yang harus kita ikut kan. Jadi contoh macam kita ada sebut tadi, kita ada berbincang pagi tadi kan. Ani Bariah walaupun dia ni khatam 22 bulan 27 hari, tapi walaupun dia sudah tidak berada di akmal, apakah follow up yang Ani perlu buat untuk bagi memastikan hafalan dia ni macam surah Al-Fatihah? Mungkin Puan Surani boleh kongsikan apa tadi? Okey. Apa ni, jadi selepas ni saya fahamlah misi seterusnya selepas Anis dah hafal ni. Jadi insya-Allah kami akan pastikan Anis sebagaimana yang diinginkan oleh Ahmad. Saya akan pastikan Anis habiskanlah hafazannya 1 juzuk 1 hari insya-Allah. Sebab Anis pun saya tengok masih lagi dalam mood keinginan yang tinggi. Dia masih lagi dalam momentum yang sama lagi. So nak masukkan dia apa-apa, dia masih lagi on. Jadi insya-Allah dia boleh buat lah, walaupun tadi lepas habis dia
khatam tadi kami terus daftarkan dia ke sekolah sebab memang dia nak pergi sekolah. Jadi tapi saya rasa itu tak akan menghalang lah sebab dia masih ada banyak masa sebab macam saya kata tadi Anis ada banyak tenaga, Anis selalu bersemangat. Jadi insya-Allah satu hari satu juzuk dia boleh buat insya-Allah. Dan saya harap Akmal terus boleh bagi support lah untuk Anis sama ada nak semak dia punya hafazan ke macam mana, mungkin selepas ni boleh bincang ke macam mana ke sebab Anis dia lebih suka berfokus kan. Jadi jika ada guru lebih mudah untuk dia sebab Anis dia suka fokus, dia suka follow. Macam kalau dia ada guru saya rasa senang. Dia tahu kalau guru dia kata Anis pukul 3 hantar satu juzuk, saya rasa insya-Allah dia boleh buat. Sebab dia memang jenis saya masa tu. Dia nak benda tu tak on the spot. Dia nak tahu apa yang dia kena buat, dia akan buat apa yang dia perlu buat. Dia akan jadi satu rutin yang akan memudahkan dia lah. Bila melibatkan lebih mudah dia. Khususnya macam dia boleh jadikan rutin satu juzuk satu hari ni adalah rutin dia. Sehingga terbesar. Maksudnya kita boleh letakkan misi baru dia 30 juzuk dalam masa 1 bulan kan, sehingga dia umur 20 tahun. Barulah bacaan dia tu semakin lancar. Sebab apa? Orang yang hafal Quran ni walaupun dia khatam Al-Quran dalam setahun, tapi itu bukanlah pengakhiran dia. Orang hafal 1 tahun tapi mengulangnya sampai mati. Itulah yang perlu dipegang oleh setiap penghafal Al-Quran. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Suryani dengan Haji Muhammad. Terima kasih atas perkongsian sebenarnya. InsyaAllah lah hasil perkongsian kita kan sikit tentang cabaran, ada perik dia kan. Setiap yang nak khatam Al-Quran, ibu bapa mesti tak dapat tidak akan rasanya ujian tu. Kan? Ada yang diuji dengan ibu bapa ayahnya meninggal 2 minggu sebelum khatam Al-Quran. Kan? Siapa ni pelajar kita Muzaffar, ayahnya Allah Subhanahu Wa Taala jemput kan, meninggal dunia. Ada yang sebelum tu ada yang Allah uji apa dia? Nak khatam Al-Quran, ibu bapa kena COVID hampir ditidurkan. Maksudnya 50-50. Macam Puan Suryani kan, nak khatam Al-Quran, maksudnya Allah uji dengan anak tak nak berinteraksi dengan orang. Kan? Macam-macam ujian. Ada yang ujiannya okey, ada yang ujiannya sangat-sangat mencabar. Tapi setiap ujian tu Allah sebenarnya nak mengangkat darjat kita semua. Jadi untuk ibu bapa di luar sana yang sedang menonton, behold, okay, brace for impact kan, anak-anak walaupun ada pencapaian-pencapaian, insya-Allah di penghujungnya tu Allah akan berikan ujian. Supaya apa? Setiap ujian ini Allah nak angkat darjat kita, Allah nak membuatkan kita ni berkualiti dengan lebih baik. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak kepada Puan Suryani dengan Haji Muhammad. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Semoga perkongsian pada malam ini dapat membantu sikit sebanyak ibu bapa Akmal yang sedang menonton di Facebook, dan khususnya dapat mengubah stigma masyarakat, skeptikal masyarakat tentang orang autism kan. Autism out kan. Autism gelak gambar macam apa ni Haji Muhammad sebut. Kan, autism tak boleh mengaji terus. Sebab apa? Dia judge, first impression dia autism ni memang tak boleh nak menguruskan diri dia sendiri. Sedangkan dia setiap apa yang dilalui oleh manusia adanya penawar yang Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah semoga doakan juga kami di pihak Akmal, Puan Suryani dengan Haji Muhammad, doakan semoga kami ini dikuatkan semangat, murabbi dan murabiah kan, serta tim-tim Akmal, muda-muda musyrif-musyrif, semoga dikuatkan. Doakan, support kami, sentiasa support kami dan berikan sokongan yang tak ada perakhiran. Semoga kami dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha untuk membantu melahirkan lebih ramai lagi hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Tiada yang mustahil. InsyaAllah dengan teknik dan kaedah yang betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan. Anis Bariah pun boleh, ini kan pula orang lain. Tidak ada yang mustahil. Jadi wallahu alam, terima kasih kepada Puan Suryani. Ada kata-kata terakhir mungkin sebelum kita berakhir pada malam ni? Tak ada nak kata lah. Tak ada nak kata. Mungkin Puan Suryani ada? Ada seruan yang nak diberikan pada penonton kan? Untuk saya
Saya cuma pesan pada yang menonton ni, melalui pengalaman, saya rasa apa yang paling penting, kita kena yakin dengan anak-anak kita. Kita yakin dengan keyakinan kita tu memberikan keupayaan pada dia untuk dia explore diri dia sendiri. Jadi bila kita yakin dia boleh explore diri dia, dia mungkin boleh capai sesuatu yang hebat lah. Jadi cara dia, macam mana minat dia, apa semua. Percayakan anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Percayakan anak-anak, kan. Sebab insyaAllah dengan terasnya kita pada sistem seperti mana terasnya Puan Suriani dengan Akmal, teras juga pada anak-anak, insyaAllah dia orang ni mungkin boleh buat beyond the limit. Kan, kita rasa benda ni dia boleh break limit dah. Tapi boleh jadi akan datang, kita tak tahu lagi boleh buat apa lagi. Kan, di luar jangkauan kita. Jadi sentiasa support anak, percayakan anak-anak walaupun ada sebahagian ujian yang Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah setiap ujian itu adalah Allah nak angkat darjat kita. Wallahualam. Setakat tu saja. Terima kasih kepada penonton-penonton. Jangan lupa untuk kita berjumpa lagi dalam sesi minggu hadapan dengan perkongsian daripada ibu bapa yang lain, dengan perkongsian yang menarik. Kan? InsyaAllah benda-benda ni boleh membantu kita dalam usaha untuk memberi semangat ataupun menimbulkan minat untuk anak-anak kita masuk ke Akmal dalam menyelesaikan misi hafazah mereka. Wallahualam. Setakat tu saja. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Suriani dan Encik Muhammad Khair. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan dikurniakan anak-anak yang hafiz-hafizah Al-Quran dan keturunan Anif Bariah juga menjadi hamalatul Quran, menjadi khadam Al-Quran, kan, khadam yang turut mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Wallahualam. Setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Baik, seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca ayat yang ke-89 juzuk 12 surah Hud ayat 89. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Ya Allah, bagusnya. Baik, okey. Seterusnya. Ibu baca ayat yang ke-104. 104, juzuk 13, surah Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تسألوهم عليه من Ini bukan kita sekadar menolong hamba, malah kita menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. 1.5 juta ringgit hasil sumbangan tuan-tuan, puan-puan semua telah selesai dileburkan di bangunan yang ada di belakang saya. Sudah hampir mencecah 4 tingkat. Alhamdulillah. Ini harta tuan-tuan, puan-puan semua yang telah siap dipatrikan di dalam bangunan ini. Kita memerlukan lebih kurang hampir 5 juta lagi untuk menyiapkan bangunan ini. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini adalah bangunan Tahfiz Akmal. Di sini akan ditempatkan surau tempat pelajar-pelajar kita beribadah. Pelajar-pelajar yang insya-Allah akan menghabiskan masanya selama 1 tahun sahaja untuk menghafal 30 juzuk Al-Quran dalam masa setahun. InsyaAllah menjelang tahun 2025 kita akan melahirkan seramai 3,000 orang hafiz dan hafizah setiap tahun. Siapa dia? Kita semua. Bukan saya, bukan Akmal semata-mata, tetapi kita semua yang akan bersama-sama bekerja keras untuk melahirkan ribuan hafiz dan hafizah ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pahala infak tersangatlah besar. Pahala infak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelegaan, penyejuk hati kita saat kita hampir menemui kematian. Saat kita hampir mati, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang hampir mati mengucapkan pada Allah, ya Allah, kalaulah boleh ditangguhkan sekejap saja saat kematian. Nak buat apa? Buat apa tangguh saat kematian itu? Aku nak bersedekah, ya Allah. Fa'asaddaqa, sekejap saja. Nak pergi mesin ATM saja. Nak pergi jumpa ambil duit dalam almari saja, sekejap saja. Nak transfer saja. Nak buat apa? Fa'asaddaqa, aku nak bersedekah. Allahu Akbar. Kalau sepanjang hidup kita banyak melakukan infak ke tempat-tempat sebegini, insya-Allah saat kematian mati dalam keadaan redha pada Allah dan Allah redha pada kita. Mati yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam ayat, subhanallah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Pulanglah wahai jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyah, dalam keadaan redha pada Allah, lega, tenang, mardiyah. Allah redha pada kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah dia ajaibnya infak, ajaibnya sedekah. Dan inilah dia yang akan memegang rezeki kita di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan pasti menolong seorang hamba sekiranya hamba itu menolong hambanya yang lain. Ini bukan kita sekadar menolong hamba, malah kita menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu Allah, Allah akan bantu kamu. Allah akan teguhkan tapak perjuangan. Subhanallah. Ajaibnya sedekah. Allah akan sentiasa membantu kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, umur kita mungkin tak panjang. Umur kita mungkin tak panjang, tetapi insya-Allah dengan infak dan sedekah yang kita sumbangkan, insya-Allah pahalanya berpanjangan selagi mana ianya digunakan dan bahagia kita di alam barzakh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bangunan tahfiz saya. Ini bukan bangunan tahfiz Akmal. Ini adalah bangunan tahfiz kita semua.